Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama dapat selesai solat pada pagi ini. Insya-Allah para jemaah sekalian, kita sambung lagi dalam surah Al-Infitar. Pada pagi ini kita akan cuba lihat kepada ayat yang ke-9 di dalam surah Al-Infitar. Ayat ke-9 sampailah ayat yang ke-19. Kita akan cuba tengok pada pagi ini insya-Allah. Baik, kita dengar dulu ayat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalla bal tukadzibuna bid-din wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. Maksudnya tuan-tuan, puan-puan sekalian, bukan hanya derhaka sahaja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan, padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi perbuatanmu, yang mulia di sisi Allah dan mencatat perbuatanmu. Mereka mengetahui apa yang kamu lakukan. Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti akan benar-benar berada dalam syurga yang penuh kenikmatan, dan sesungguhnya orang-orang yang derhaka akan benar-benar berada dalam neraka jahim. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan, dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu. Tahukah kamu apakah gerangan hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Ia adalah hari yang sesiapa sahaja tidak berdaya sedikit pun menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu adalah tertentu bagi Allah. Baik, pagi ini cuba kita tengok kepada perbincangan dalam surah Al-Infitar dalam ayat ke-9. Baik tuan-tuan, tafsir dan ulasan. Dalam tafsir Dr. Wahbah Zuhaili, Dr. Wahbah Zuhaili mentafsirkan ayat ni. Dalam ayat yang ke-9 tadi, maksudnya bukan itu sahaja, bahkan kamu mendustakan pada hari pembalasan. Apa maksud dia? Baik, maksudnya tuan-tuan, kata Dr. Wahbah Zuhaili ni dalam tafsir ni, menghuraikan ayat ini, berhati-hatilah kamu daripada lalai dan terpesona dengan sifat pemurah Allah Subhanahu wa ta'ala yang membawa kepada kufur terhadapnya. Baik tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita nikmat. Allah ta'ala bagi kita sihat, Allah ta'ala bagi kita harta. Itu semua nikmat yang Allah ta'ala bagi pada kita. Baik, bila mana Allah Ta'ala bagi nikmat tadi pada kita, adakah Allah Ta'ala suruh kita lalai? Tidak. Allah Ta'ala bagi sihat pada kita, Allah suruh kita guna sihat ni
dalam keadaan ikut dan ke? Tidak. Allah Ta'ala nak sihat yang Allah Ta'ala bagi tadi kamu guna kepada perkara-perkara yang baik. Dengan nikmat tubuh badan tu biar kita kena kenal Allah. Dengan Allah Ta'ala bagi nikmat kesihatan pada kita, kita boleh buat ibadat-ibadat yang Allah Ta'ala minta suruh buat. Gitu tuan-tuan, itu maksudnya. Jadi tuan-tuan, hak ni di antara nikmat Allah Ta'ala dibagi ni tuan-tuan, memang cukup banyak. Bahkan Nabi pun sebut dalam bab nikmat sihat tadi, Nabi kata rebut 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang daripada 5 perkara tadi, contoh sihat tu tadi. Tuan-tuan, kalau kita sakit nak mari di surau ni pun sakit dah kita pun, maknanya payah dah nak datang. Itu sakit. Tapi kalau Allah Ta'ala bagi kita nikmat sihat, tiba-tiba kita surau pun tak jumpa, tak tahu lah makna gitu. Allah Ta'ala bagi nikmat kita sihat tuan-tuan, tiba-tiba kita pun jarang nak ambil Quran, kita baca, kita tadabbur. Hak ni tuan-tuan yang Dr. Wahbah Zuhaili ulah dalam ayat ni tadi, supaya kita tak nak dengan pemberian Allah pada kita, kita lalai dengan sebab nikmat tadi. Baik, biasanya kalau dia sudut lalai ni tuan-tuan, ada orang lalai bila mana Allah Ta'ala bagi nikmat pada dia. Hak ni di antara yang paling banyak. Maknanya dia lalai dalam nikmat, lalai dalam nikmat cukup banyak hak ni. Mungkin sebelum ni dia miskin, tiba-tiba Allah jadikan dia kaya. Sebelum miskin tadi, dalam keadaan miskin dia kenal Allah. Tapi bila dah pakat tinggi, dah duduk mungkin di jawatan yang agak berkuasa, lupa dia pada Allah. Mungkin sebelum ni dia kenal kita adik-beradik, tapi bila dia nampak kaya, dia tak kenal dah kita adik-beradik. Ada orang kaya, ada orang tadi tuan-tuan, dia dalam keadaan gitu, keadaan hidup dia. Dan tak dinafikan juga ada orang yang Allah Ta'ala bagi, ialah tuan-tuan, dari sudut hartanya tidak ada, tetapi dia boleh lalai juga dengan sebab tu tadi. Ada orang yang Allah Ta'ala bagi dia miskin, bahkan dengan kemiskinan yang ada tadi, dia jadi kufur lagi pada Allah. Tak nak juga kita dalam keadaan gitu. Dalam harta tak ada dah, tapi kufur lagi dengan nikmat tuan-tuan. Oleh kerana miskin tak ada, minta-minta Allah tak bagi, maka dia down dalam keadaan gitu. Akhirnya dia menyalahkan takdir Allah pada dia. Jadi tuan-tuan, hak ni kita tak nak berlaku gini. Baik dalam bentuk hak yang tadi kita akan jadi kufur, baik juga dalam bentuk yang nikmat kita juga boleh jadi kufur pada Allah. Kita tak nak. Sebab itu disebut tuan-tuan dalam bab berhati-hatilah kamu daripada lalai dan terpesona dengan sifat pemurah Allah yang boleh membawa kepada kufur terhadapnya. Maknanya tuan-tuan, Allah tak nak Allah Ta'ala bagi kita nikmat menyebabkan kita jadi lara. Di situ, itu maksudnya. Sebenarnya kamu mendustakan hari akhirat, hisab dan pembalasan. Perasaan takut pada hari ini tidak mendorong kamu untuk terus taat kepada Allah dan menjauhi maksiat. Baik, dalam ayat ini tadi disebut bukan itu sahaja, bahkan kamu mendustakan. Baik, apa makna kita mendustakan? Apa maksud dia mendustakan ayat Allah? Mendustakan hari pembalasan dan juga hari hisab. Maksudnya tuan-tuan, kita tahu hari kiamat ni akan datang, tapi kita tidak berkendak kepada hari tersebut. Itu maksud dia. Kita tahu hari akhirat ni hari adalah hari yang di situ yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang di situ tuan-tuan, yauma la yanfa'u malun wala banun, hari
Harta orang tu ada, dia tidak ada guna. Anak-anak yang ada pada waktu itu pun wala banun, disebut dalam ayat tadi tuan-tuan, anak yang ada pada hari itu pun tak ada guna. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali hati jiwa dia lah yang datang pada Allah dalam hati yang bersih, dalam hati yang suci. Jadi jiwa-jiwa hak suci inilah dia akan berdepan dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Adapun melibatkan soal harta, soal anak ni tadi, pada waktu itu yauma la yanfa'u malun wala banun, dia tak akan berlaku tuan-tuan, dia dapat menolong sekalipun. Baik itu tuan-tuan, dia dalam bentuk ujian nikmat ni, di antara perkara yang kita kena maknanya jauh sungguh-sungguh lah di situ. Dan dalam masa yang sama kita bukan kata tidak nak kepada nikmat, nak sangat-sangat pada nikmat Allah. Bahkan kita minta dengan Allah Ta'ala, kita nak Allah Ta'ala bagi nikmat pada kita banyak, kita nak begitu. Tetapi dalam masa yang sama kita tak nak tadi, dalam bentuk tadi dia menjadi kufur pada kita. Di situ tuan-tuan. Jadi makna mendustakan hari kiamat ni tadi, maksud dia bahkan kamu mendustakan tadi, dalam tafsir yang lain menyebut tuan-tuan, kita jadi tak acuh dengan hari kiamat. Itu satu. Bahkan kalau mendustakan macam peringkat orang jahiliah dulu, dia tak percaya, dia tak percaya langsung tentang kiamat. Sebutlah pada dia pun dia kata itu adalah cerita dongeng. Tak. Dalam konteks orang yang kufur pada Allah gitu. Dan dalam konteks kita Islam dah ni pun tuan-tuan, ni pun di antara perkara yang perlu kita lihat sungguh-sungguh juga. Kita Islam dah ni, bila bercakap tentang kiamat, wallahu alam tuan-tuan, persepsi kita berkait dengan kiamat ini, kedudukan kita duduk di mana? Dari sudut kepercayaan, dari sudut keyakinan kita kepada hari kiamat. Tu. Mana kalau kita tahu benda tu tuan-tuan, kita masuk kubur ni Allah tanya kita. Itu tak masuk pergi kepada alam akhirat. Masih berada pada alam barzakh. Dan alam barzakh pun memang di situ pun tuan-tuan, manusia bagi yang kufur pada Allah, dia akan berdepan dengan himpitan kubur, dia akan berdepan dengan yang Nabi sebut. Dalam kubur tu ada azab. Situ mana tuan-tuan? Nak sampai kepada hari kiamat ni, hari kiamat ni memang balas dah. Makna di situ hari kiamat ni tuan-tuan, hak mana baik syurga, hak mana jahat tadi memang duduk dalam neraka. Situ tempat keputusan dah di situ. Adapun kita nak pergi kepada keputusan pada hari kiamat tadi, masuk kubur, situ dah salah satu. Itu di antara salah satulah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan lagi amarannya kepada manusia agar tidak bersifat degil dan dusta. Degil dan dusta ini adalah sifat orang-orang yang tidak beriman dengan Allah. Jadi bagi orang yang beriman dengan Allah, kita kena akur lah. Kita kena akur dan kita kena taat pada Allah. Cuma tuan-tuan, ialah sebut taat pada Allah bukan kerja mudah lah, bukan kerja mudah. Nabi dulu nak panggil orang supaya jadi baik ni tuan-tuan, Nabi mula dengan orang, bermula daripada orang yang tak kenal Nabi. Nabi bagi tahu sahabat, Nabi bagi tahu keluarga, Nabi bagi tahu tuan-tuan, akhirnya berkembang sampai hari ini. Nabi Nuh ajak manusia beriman dengan Allah, ada kata 950 tahun, ada kata 1000 tahun. Menurut catatan para ulama sirah, tak apalah, tapi nak cerita makan masa lama. Makan masa lama dari sudut ajak manusia tadi. Baik, sifat degil dan dusta ni adalah sifat yang tuan-tuan, yang perlu sangat-sangat kita jauhi dan tidak sepatutnya berada pada jiwa orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberitahu bahawa semua perbuatan manusia diperhatikan oleh malaikat
dan firman-Nya sebagaimana disebut dalam ayat Allah dalam surah Al-Infitar, setiap kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi perbuatan kamu, yang mulia di sisi Allah, yang mencatat perbuatanmu, mereka mengetahui apa yang kamu lakukan, yang dinamakan antara malaikat kiraman katibin, ini yang disebut dalam ayat Allah. Baik, kita belajar pun dalam berakidah dulu, malaikat ni tuan-tuan antaranya rakib atid, yang tak akan lekang pada kita untuk catat amalan. Dalam ayat ni pun Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala sebut tadi, wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin. Pada orang ni dia akan ada dua malaikat yang catat. Baik, berapa ramai malaikat Allah Ta'ala ni? Banyak Allah Ta'ala buat malaikat. Jadi dia catat segala perbuatan baik jahat, baik buruk tadi akan direkod oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, apa maksud dalam ayat ni tuan-tuan? Maksudnya kamu diawasi oleh para malaikat pencatat yang mulia. Maknanya malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala ni dia sifat dia la ya'sunallaha ma amarahum. La ya'sunallaha ma amarahum. Untuk nak orang kata argue balik Allah Ta'ala tak boleh. Dia tak akan buat begitu. Dia akan ikut. Maknanya tuan-tuan, daripada sekecil-kecil perkara sampailah sebesar-besar perkara yang direkod oleh malaikat ni tadi. Sebab tu dalam ayat yang lain, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu di antara benda yang kena ada pada kita. Besar zarah pun Allah Ta'ala tengok, apatah lagi perkara yang besar dalam bab kebajikan ataupun dalam bab dosa. Jadi tuan-tuan, kalau kita duduk, ialah kalau kita muhasabah kita duduk sekejap, kita duduk fikir, tak kira lah siapa-siapa pun tuan-tuan kita ni, kalau kita duduk mikir, dengan aku ni ada malaikat duduk tolong catik. Kalau orang lain tak tahu pun tuan-tuan, malaikat catik. Kalau aku duduk dengan orang lain pun, orang duduk tengok keliling kelalang pun tuan-tuan, pun malaikat catik. Apatah lagi kita dalam keadaan sendirian. Tuan-tuan, cuba kita tengok pada ayat Allah ini. Allah tengok kita ni, Allah mengajar kita apa benda? Apa benda yang Allah Ta'ala nak ajar pada kita? Allah Ta'ala nak ajar pada kita, tuan-tuan, kita sebut saja manusia tu, kalau mu beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu kena ingat ada yang perhati kamu, ada yang perhati kamu. Tuan-tuan, perhati-perhati ni tuan-tuan. Sebab tu kalau kita belajar dalam bab ihsan, inilah kalau kita belajar tuan-tuan, inilah polis paling baik sekali, hak terbaik ni tuan-tuan, yang Allah Ta'ala letak pada manusia tadi untuk jaga, untuk kawal, untuk catat. Kita nak pergi ke mana? Nak pergi ke mana? Yang Allah Ta'ala kata nanti hari kiamat ni Allah Ta'ala dedah benda ni. Allah Ta'ala dedah. Catik bukan catik saja, catik tuan-tuan akan didedah hak kita ni. Jadi bila didedah, tuan-tuan bayangkanlah kalau kita dikumpulkan dengan umat-umat terdahulu. Umat Nabi Musa ada, umat Nabi Musa, Nabi Isa ada, Nabi Nuh pun ada, sampailah kepada kita tuan-tuan umat Nabi Muhammad. Tak tahulah berapa trilion manusia dikumpulkan oleh Allah, duduk sama-sama tuan-tuan. Tiba-tiba Allah Ta'ala panggil kita, Allah Ta'ala tunjuk kita satu-satu. Allah Ta'ala disebut tuan-tuan, Allah Ta'ala dedah satu-satu dan diperlihatkan balik. Bila mana diperlihatkan balik, soalnya tuan-tuan, ialah kalau kita ada monitor ataupun ada projektor ni tuan-tuan, kita boleh tunjuk kalau kita tak tahulah, ataupun kalau kita boleh muhasabah tuan-tuan. Katakanlah kalau orang mari, dia dedah nama kita, Ustaz Nasir ni, satu-satu panca slide, satu-satu tuan-tuan. Orang ramai ni, orang ramai.
Tuan-tuan, nak letak muka mana? Agak-agak gitu. Tapi kita ni tuan-tuan, bayangkanlah di hari kiamat tu nanti, di pada mahsyar tuan-tuan, kena dedah kita satu-satu, kena londeh satu-satu. Lepas tu pula tuan-tuan, dari sudut londeh tadi, bukan ada hak kita nampak kita boleh silent, kita silent. Tak, satu-satu. Sebab tu tuan-tuan, berkait cerita-cerita kiamat ni, kita kena ada satu masa kita kena duduk, orang panggil menengung sekejap, ataupun merenung kepada diri kita. Merenunglah pada diri kita, kerana merenung tadi kepada diri kita tadi tuan-tuan, dia akan memberi keinsafan. Allah, besar agungnya kebesaranmu Allah. Dan itu tuan-tuan, kita disebut, Allah Ta'ala sebut, sengaja sebut tentang kiamat ni. Tujuan tadilah untuk sebagai salah satu takdib, untuk didik. Dan kita pun belajar dalam bab kiamat dalam surah Al-Infitar ini pun tuan-tuan, adalah untuk didik diri tadi. Sebagaimana disebut dalam ayat tadi, kamu diawasi oleh para malaikat Allah. Diawasi oleh para malaikat Allah tuan-tuan. Sebab itu katanya, janganlah kamu menemui mereka dalam perkara-perkara yang keji, kerana mereka itu menulis perbuatan kamu dan mengetahui semua hak kamu buat, yang kamu lakukan. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata tuan-tuan, akramul kiramal katibin alladhina la yufariqunakum illa 'inda ihdal halatain al-janabah wal gha'it fa idza ightasala ahadukum falyastatiru bijarami ha'itin aw biba'irih aw liyastarihi akhuh. Nabi sebut apa? Nabi kata akrimu ni makna apa? Kamu tolong hormat. Mana gitu? Tolong hormat. Tolong hormat malaikat kiraman katibin ni. Hak duk catat amalan baik, amalan buruk ni tadi tuan-tuan, pada diri kamu ni, tolong hormat. Dan mereka ni tidak akan berpisah dengan kamu, kata Nabi, kecuali ihdal halatain, kecuali dua keadaan. Satunya apa dia? Ketika orang tu berjunub. Ketika orang tu berjunub. Baik. Ketika orang tu berjima, maknanya melibatkan persetubuhan isteri, suami dan isteri tadi. Makna malaikat tak akan duduk situ. Illa halatain, kecuali al-janabah. Baik, bila malaikat tak ada tuan-tuan, bila malaikat tak ada situ, siapa ganti? Hak tu yang Nabi kata suruh baca tu, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Itu salah satu. Allahumma jannibna syaitan, tolong jauh ya Allah iblis ni, syaitan ni, syaitan ni tuan-tuan. Wa jannibish syaitan ma razaqtana. Tapi tak jauh daripada iblis ni, dia jadi macam rezeki pula pada masa tu. Atau kita ada doa tuan-tuan, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Nabi ajar pada kita. Kerana apa? Dalam keadaan itu, di antara malaikat tak ada pada waktu itu. Itu satu. Kemudian Nabi kata wal ghaid, ketika mana kamu duduk dalam bilik air. Ni wal ghaid ni makna tuan-tuan, ketika buang air besar antaranya. Makna ketika berada dalam bilik air tadi. Kecuali dua keadaan tadi. Satu janabah, yang keduanya tuan-tuan bilik air tadi. Dia maknanya malaikat tadi tidak duduk di situ. Maka disebut di tuan-tuan, maka apabila fa idza ightasala ahadukum, bila salah seorang daripada kamu ni mandi, bila salah seorang daripada kamu ni mandi di kawasan lapang, hendaklah berlindung dari dinding dan untanya, atau dilindungi oleh saudaranya. Maknanya tuan-tuan, kalau kamu mandi tadi, Nabi kata jangan kamu mandi telanjang. Tuan-tuan, Nabi ajar pada kita. Nabi ajar pada kita. Hal ni disebut dalam hadis ni tuan-tuan, kalau kamu mandi dalam keadaan lapang,
dalam keadaan tempat lapang. Mungkin pada zaman Nabi berlaku sebegitu. Mungkin zaman kita sekarang ni orang tak mandi kawasan lapang ni. Contoh mandi kawasan ni, tiba-tiba mandi di padang tu, rumah ada. Kecuali hak yang buat hak kerja bawa buruh binaan tu lain cerita tuan-tuan. Hak ni hak kita ni. Tapi walaupun mandi di rumah sekalipun, Nabi kata jangan mandi dalam keadaan telanjang. Sebab ada hadis Nabi ni tuan-tuan. Disebut dalam hadis yang lain, tadi matan yang lain tuan-tuan, ni matan lain lagi. Hal ni diriwayatkan oleh Al-Hafiz Abu Bakar Al-Bazzar, dan mengatakan lafaz ini daripada disanadkan daripada Mujahid daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yanhaakum 'anit ta'ri. Allah Subhanahu wa taala larang kamu daripada bertelanjang. Anit ta'ri disebut. Tapi telanjang ni sedap berkali kan tuan-tuan. Tapi Nabi kata innallaha yanhaakum 'anit ta'ri. Makna kita jagalah di situ. Tuan-tuan, di sini ada keberkatan. Bila mana Allah Taala dia letak satu-satu perkara, Allah Taala letak satu-satu perkara untuk kita jangan langgar, tuan-tuan, kita yakin pastinya di situ ada hikmah. Larangan Allah, larangan Nabi, dia bukan larangan yang biasa-biasa, tetapi larangan yang ada hikmah pada kita. Sebab itu disebut Allah melarang daripada kamu bertelanjang, fastahyu minal malaikatil ladina ma'akum. Maka kata Allah, malulah kamu kepada malaikat yang sentiasa berada bersama-sama dengan kamu. Siapa dia? Al-kiram al-katibin alladina la yufariqunahu illa inda thalath. Ini dalam hadis tadi dua keadaan. Dalam hadis ni kata dia tak akan berpisah dengan kamu kecuali dalam keadaan tiga keadaan. Ketika mana? Ketika mana al-ghaid. Ketika mana al-ghaid ni maknanya ketika buang air besar. Ketika buang air besar, buang air tadi. Yang kedua wal janabah, ketika dalam keadaan janabah. Yang ketiga wal ghaslu, ketika dalam keadaan mandi. Maka fa idza ightasala ahadukum bil ara falyastatiru bi thawbihi bi jarami haiti aw bi ba'iri. Maka bila mana kamu mandi di kawasan itu, di kawasan yang lapang, kata Allah, kata Nabi, kamu berlindunglah dengan ada pakaian, dinding dan untanya. Makna gitu. Tuan-tuan, ini adalah didikan. Ini adalah didikan daripada Nabi kita. Hatta katalah orang tak nampak pun sekalipun tuan-tuan, maknanya pada kita jaga dalam bab ni. Makna tuan-tuan, agama mengajar pada kita. Bila sebut agama daripada Allah, daripada Nabi, kita mengajar kepada kita tuan-tuan, dalam bab kerahsiaan tadi, hak pada kita pun kita kena tengok, jagalah di situ. Walaupun orang tak nampak sekalipun, Allah nampak, Allah Ta'ala nampak. Betul lah tuan-tuan, kalau ingat saya masa pondok dulu, ada ceritanya, ada seorang guru, dia minta anak buah dia supaya sembelih ayam. Sembelih ayam ni jangan bagi orang nampak, dia kata. Dia bagi seekor seorang pada anak murid dia, tolong pergi sembelih ayam, jangan bagi orang lain nampak. Maka gilah anak murid dia, bawa ayam seekor seorang, ada 3 orang. Bawa ayam seekor seorang, maka pergi bawa ayam tadi, ada hak ni kawan ni nya, cari tempat kawasan hak tak nampak, tak ada orang, dia pun sembelih ayam tu. Sembelih ayam tu. Sebab orang tak nampak. Sebab guru dia kata, nak sembelih ayam jangan bagi ada yang nampak. Satu, pergi tempat sunyi, sembelih. Hak yang kedua tuan-tuan, pergi tengok tempat tak ada orang pun sama, tengok-tengok orang tak ada, sembelih. Hak seorang lagi, dia pergi tempat sunyi, tak sembelih ayam tu. Pergi tempat lain pun tak sembelih juga. Lepas tu akhir sekali
bila sampai waktu guru dia panggil balik, nak tengok balik, tuan-tuan. Mu sembelih ke tidak? Saya sembelih. Kata anak murid kepada guru dia, saya sembelih tuan guru. Hak kedua sembelih juga. Hak yang ketiga, kenapa kamu tak sembelih? Macam mana saya nak sembelih tuan guru? Allah Ta'ala lihat saya. Allah Ta'ala lihat. Satu. Samalah juga bagi kes macam cerita Saidina Umar, kan? Kalau kisah Saidina Umar sebagaimana kita maklum cerita dia, Saidina Umar ni tuan-tuan, dalam masa pemerintah Saidina Umar turun ke lapangan, pergi tengok rakyat dia. Dan sehinggalah pada satu masa Saidina Umar tengok soal perbualan di antara dua beranak, anak perempuan dengan ibu dia, jual susu. Ibu kata, tolong ambil air kita campur dalam susu tadi, mudah-mudahan susu tu jadi banyak. Jadi banyak. Anak dia kata, tak boleh ibu, tak boleh. Tak boleh. Sebab Saidina Umar khalifah kata tak boleh. Mak dia kata, alah tak boleh apanya, orang lain buat belaka boleh. Orang lain buat belaka boleh. Bahkan pada masa tu tuan-tuan, mungkin di negeri tu ada yang buat gitu. Kebanyakan buat gitu untuk tambah bekalan susu tadi supaya jadi banyak. Mak dia kata, sekarang ni Omar tak ada dengan kita. Omar tak ada dengan kita. Kalau kita buat pun Omar tak nampak. Tapi jawapan tuan-tuan, jawapan daripada anak ni tadi, walaupun Omar tak tahu, tetapi Tuhan Omar nampak. Tuan-tuan, rekah cerita budak ni tuan-tuan, berkahwin tuan-tuan, generasi budak ni melahirkan seorang khalifah Saidina Umar bin Abdul Aziz. Tuan-tuan, lahirnya khalifah Umar bin Abdul Aziz ni tuan-tuan, ni lahir daripada generasi budak tu tadi. Bayangkanlah, siapa Saidina Umar, siapa Umar bin Abdul Aziz tuan-tuan? Siapa Saidina Umar bin Abdul Aziz ni? Bahkan diklasifikasikan dia ni adalah di kalangan Umar Abdul Aziz ni adalah termasuk dalam, dipanggil dalam ranking di antara tersenarai dalam bab yang tuan-tuan sahabat Nabi, Umar, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, mana di situ, mana ranking yang agak tinggi. Dan pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz tuan-tuan, hebat Umar bin Abdul Aziz ni. Mungkin kita boleh baca cerita dia. Maknanya tuan-tuan, rupa-rupanya lahir daripada generasi itu mesti bermula daripada titik dia tuan-tuan, sebuah keluarga yang baik, sebuah keluarga yang baik, ibu yang baik tu tuan-tuan. Dah bagi orang lelaki pun dia nak cari bini dia gitu. Nabi ajar gitu pada kita. Sama dalam bab konteks rumah tangga pun sama. Kalau cari hak jadi huru-hara dah tuan-tuan, hak jadi huru-hara dah, lepas tu nikah pun huru-hara juga jadi. Sebab tu rekod saya tuan-tuan, saya tengok, yalah bila ada masalah saya akan tengok balik rekod tu. Betul dia cerita isteri saya, ustaz, Allah, malam balik pergi bar, malam keluar balik pergi ke mana, pergi bar, pergi disco, keluar dengan laki, balik pukul 3 pagi 4 pagi, kadang-kadang tinggal anak begitu je. Cek balik tuan-tuan, rupanya memang dia zaman muda dia pun gitu. Jenis sosial dah, keluar dengan orang lain, keluar dengan jantan lain, biasa jadi hidup dia. Jadi bila kahwin pun gitu. Sebab itu tuan-tuan, Nabi betul dah, Nabi ajar pada kita, pilih agama tu betul lah.
Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau kita pilih orang yang gitu tuan-tuan, kemudian kita duduk, akhirnya jadi gitu rumah tangga kita, tak patut untuk kita salah pada Allah Ta'ala. Tak. Maknanya salah pada pemilihan tadi. Sebab itu dalam bab pemilihan ni tuan-tuan, Nabi bagi tahu jelas. Nabi bagi tahu jelas dari sudut kriteria. Apa dia? Agama. Hak perempuan pun agama, hak lelaki pun agama. Di situ. Baik, itu sedikit. Jadi kemudian tuan-tuan, balik tadi berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, dalam dua hadis yang saya sebut tadi tuan-tuan, maknanya di situ Allah Taala minta supaya kita beringat kerana kita diawasi oleh para malaikat Allah. Kita diawasi oleh para malaikat Allah dan di situ dicatat rekod kita. Ulama mengatakan, ni dari sudut hukum syarak. Okey. Ulama mengatakan tuan-tuan, makruh bercakap ketika mana buang air besar. Makruh. Dari sudut fiqhnya, hukum makruh ni tadi, apa makna makruh? Makruh ni tuan-tuan, kita tak dapat pahala. Dalam bab buang air tuan-tuan, dalam bab kita masuk tandas, ada tak dari sudut soal pahala? Ada. Memang ada. Bila nak masuk tandas, dengan doanya di situ, Allahumma, kalau lepas masuk tandas, Allahumma adhib anil adha wa afani, antara di salah satu. Lepas tu masuk, lepas tu tuan-tuan buang air, makna tadi adanya pahala di situ, adanya pahala. Tetapi ada yang boleh dengan sebab pahala tadi ada, tapi oleh kerana perbuatan dia jadi makruh. Makruh tuan-tuan, bercakap ketika mana duk buang air besar. Kita sekarang zaman moden tuan-tuan, kadang-kadang duk berak pun baca bisnes lagi, tuan-tuan. Kadang-kadang duk bergaduh pun ada. Sebab saya pernah masuk tandas di jabatan pun tuan-tuan, kita masuk rupa-rupa dia duk balas bini dia ni. Masa tu tengah tak tahulah muka duduk situ tuan-tuan, keluar belaka lah di situ. Baik, maknanya hukum bercakap ketika mana buang air tadi adalah makruh. Makruh ni tak dapat pahala, dan ketika bersetubuh, itu disebut, kerana malaikat berpisah daripada seorang hamba ketika itu. Okay. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang pembahagian manusia pada hari kiamat kepada dua kumpulan hasil daripada catatan malaikat terhadap perbuatan-perbuatan mereka. Ini tuan-tuan, maknanya klasifikasi pembahagian kumpulan itu akan tetap ada. Betul tu. Bahkan dalam surah Yasin pun memang disebut wamtazul yauma ayyuhal mujrimin. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Wamtazu ni tuan-tuan, maknanya dalam bahasa kasarnya Allah kata, Allah wamtazu ni tuan-tuan, berpisahlah kamu. Allah Ta'ala asing dah, memang asing. Bagi orang yang baik dengan orang yang jahat ni, Allah Ta'ala asing di situ. Dan dalam surah Al-Infitar pun disebut perkara yang sama akan diberikan, akan dipisahkan kumpulan ini. Dan pisah tadi tuan-tuan adalah salah satunya ada kaitannya disebut oleh Dr. Wahbah Zuaili dengan catatan para malaikat pada diri dia, pada diri dia. Baik, disebut sesungguhnya orang-orang yang berbakti, yakni disebut sebagai al-abrar. Kalau orang tu nama al-abrar tuan-tuan, maknanya tuan-tuan orang-orang yang banyak berbakti. Itu makna al-abrar, yang benar-benar berada dalam syurga. Dan sesungguhnya orang-orang yang derhaka, orang-orang yang derhaka ni nama al-fujjar. Al-fujjar. Sebab nama al-fujjar ni tuan-tuan, maknanya nama-nama yang tak baik. Sebab itu nama tuan-tuan, Allah akan panggil kita hari akhirat nanti mengikut nama. Sebab itu nama-nama yang diberikan nama-nama yang tak baik, satunya bila mana dipanggil oleh Allah Ta'ala di hari akhirat nanti, tuan-tuan, bagi nama yang tak baik dia akan jadi malu.
Sebab itu dalam didikan tuan-tuan, didikan anak-anak perempuan, Allah mengajar kepada kita, Nabi mengajar kepada kita untuk cari nama anak-anak yang baik, untuk cari nama anak-anak yang baik. Di situ bakal cari nama-nama anak yang baik ni tadi terletak pada tanggungjawab kita sebagai ibu bapa. Ada letak nama tuan-tuan, ialah nama Quran ni tuan-tuan, dia tengok pada Quran, dia ambil tu direct. Makna dalam bab nama ni kena rujuk lah, kena rujuk nama-nama ni. Macam tadilah Al-Fujjar. Al-Fujjar ni nama orang-orang yang jahat, makna tuan-tuan, orang-orang yang Allah Ta'ala nak masuk dalam neraka dah. Tiba-tiba letak Muhammad Al-Fujjar, nama bunyi Arab dah, tapi tak kena. Di situ nama tuan-tuan, nama Wati sebagai contoh. Kalau perempuan, apa makna Wati? Saya pun kadang-kadang nama tuan-tuan jadi malu nak panggil, malu. Wati ni makna bersetubuh. Bersetubuh tuan-tuan, mana Wati tu mana dia. Lepas tu kena teliti tu makna. Asad ni maknanya singa. Jelah mungkin kalau nak tuan-tuan nama singa tu mungkin banyak benda yang kita boleh telitinya, tapi nak cerita nama tu gitulah. Nama. Jadi dalam bab nama tuan-tuan, kita ada dalam bab fiqh tu adalah makna di situ, mana letak nama-nama yang baik di situ. Baik, jadi dua golongan tadi disebut al-abrar. Golongan al-abrar ni adalah golongan yang akan diletak oleh Allah dalam syurga. Nama orang, mana orang-orang yang baik. Al-Fujjar adalah di kalangan orang-orang yang jahat, orang-orang yang derhaka pada Allah. Kemudian mereka ni tuan-tuan disebut ni diletakkan dalam neraka jahim. Sebagaimana kita dengar, kita duk bincang tentang neraka. Neraka pun mempunyai beberapa tingkat dia. Ada neraka jahim, ada neraka saqar, ada neraka hutamah. Itu neraka-neraka. Kalau neraka tak semayang ni tuan-tuan, duduk dalam neraka saqar. Kalau jenis orang yang kufur pada Allah juga tuan-tuan, ni banyak di antara maksiat yang dia buat, antaranya Allah Ta'ala letak dalam neraka jahim. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan, kata Allah. Maknanya tuan-tuan, mereka dimasukkan oleh Allah ni ke dalam neraka bila? Pada hari kiamat. Baik, sebelum nak masuk pada hari neraka tadi, pada hari pembalasan tadi, pada hari kiamat, okey, dia masuk kubur dulu. Masuk kubur ni sini kena dah. Tu tadi. Itu bukan duduk dalam, dia panggil azab neraka jahim, tidak. Azab neraka jahim tadi sesuatu yang berbeza. Kubur tu satu hadap. Tuan-tuan, azab itulah azab Allah Ta'ala bagi pada mereka-mereka yang kufur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebut mereka yang bertemu dengan Allah dengan membawa maksiat dan dosa, mereka dimasukkan oleh Allah dengan penuh penderitaan, kata Dr. Wahbah Zuhaili. Neraka yang membakar mereka, neraka yang membakar mereka, dan mereka masuk ke dalamnya dalam menderita kepanasan pada hari pembalasan yang mereka dustai selama ini. Makna tuan-tuan, duduk dalam neraka ni panah neraka. Panah nak cerita panah tuan-tuan, dia akan melibatkan seluruh tubuh tadi menggelegak. Nak air, memang disebut orang duduk dalam neraka haus tak haus. Tapi air yang diberi kepada dia tuan-tuan, air yang menggelegak. Lapar tak dalam neraka? Lapar. Allah Ta'ala bagi buah zakum. Bila bagi buah zakum tuan-tuan, makan habis terburai perut. Allah tuan-tuan. Lepas tu tuan-tuan, main cerita ni dia tak terhenti tuan-tuan, gitu dah. Macam kita atas dunia ni,
Kalau terburai perut mati ya, habis ya. Bila mati, okey. Tapi soalnya mati tuan-tuan, tidak. Sebab dia akan berlaku, dia panggil azab yang secara berterusan sampai bila-bila gitu. Sehinggalah kalau orang tu, sebagaimana kita maklum dalam hadis Nabi, orang tu ada satu masa yang kalau dia tu masih lagi ada kalimah Allah pada diri, yes, Allah Ta'ala tarik. Itu pun dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kita berhenti di sini pada ayat yang ke-7. InsyaAllah kita sambung pada masa akan datang dalam surah Al-Infitar. Kemudian kita akan lihat dia punya dari sudut pedoman hidup dan hukum hakam dia berkait dengan ayat yang kita baca tadi, insya-Allah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, mudah-mudahan tuan-tuan kita baca sedikit berkenaan dengan ayat Quran ini, kita tengok tadabbur berkait dengan tafsir dia tuan-tuan. Mudah-mudahan hati ni tadi orang kata dapat kita bina balik satu keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, kita duduk ginilah dengan cara kita boleh ingat balik. Kita boleh mari duduk sini tuan-tuan, kita ada kuliah, kita duduk dalam majlis ilmu, tuan-tuan dengar ustaz-ustaz kita bercakap, dan mungkin juga lepas ni kita balik tuan-tuan cara gini tuan-tuan, dan kita beruntung kita jadi gini. Tuan-tuan beruntung boleh jadi orang mendengar, dan saya juga alhamdulillah dapat bagi sedikit sebanyak kita cari tuan-tuan. Mudah-mudahan inilah saki-baki hidup kita yang boleh kita belajar. Kerana dengan belajar ni, ulama menyatakan kita dapat melepaskan kejahilan yang ada pada diri. Jadi tuan-tuan, kita berhenti situlah insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Guru-guru kami, ya Allah. Sahabat rakan taulan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami anak-anak cucu kami, ya Allah, orang-orang yang sentiasa bertaubat kepadamu, ya Allah, yang sentiasa melaksanakan ibadah padamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada bala dan bencana. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah urusan kami, berikanlah rezeki kami yang halal. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa du'aana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Maulana da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.